Bukit Gelugur. Boleh, sikit Bangkitkan soal warga negara. Baik. Saya nak sebut. Bertindak di atas kes Surani Kempis. Saya tak mau prolong. Kerajaan mengambil satu keputusan, iaitu perkara tentang warga negara dalam pelbagai persekutuan hendaklah digubal. Itu perkara dasar yang telah ditetapkan. Ianya bukan pindaan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri. Bukan. Ia adalah pindaan yang dilakukan oleh kerajaan setelah keputusan dasar dibuat. Baik. Kementerian mana yang patut laksanakan? Kementerian Dalam Negeri. Okey. Keputusan dasar diberi, Kementerian Dalam Negeri kemudian bentangkan kepada Majlis Raja-Raja. Kenapa bentang Majlis Raja-Raja? Perlembagaan Persekutuan kata nak pindah tentang warga negara, green light Majlis Raja-Raja hendaklah diperolehi. Apa lagi? Kebenaran daripada persetujuan daripada Kerajaan Sabah dan Sarawak. Itu juga adalah prasyarat bila pindaan ini nak dibuat mengikut Perlembagaan Persekutuan. Proses itu selesai. Kementerian Dalam Negeri tubuhkan pasukan penyelidik. Apa yang kita selidik? Kita selidik 840 akta yang ada dalam negara kita supaya wujud keseragaman dan tak berlaku percanggahan. Ya. Pertama. Kedua, kita juga melihat pemakaian perkara yang sama di peringkat antarabangsa, negara-negara Commonwealth dan bukan Commonwealth. Dan hasil daripada penyelidikan ini, kita buat matriks pindaan. Ada pindaan yang kita nak pindah, ada perkara kita nak gugur, ada perkara baru kita nak perkenalkan. Dan itu sebagai matriksnya. Dan daripada situ, kita bentangkan lagi pada Majlis Raja-Raja. Panduan Majlis Raja-Raja. Kenapa? Perkara tentang kedaulatan negara, perkara tentang agama, perkara tentang warga negara. Rujukan pada Majlis Raja-Raja itu, kita lalui. Kita perolehi. Dan daripada matrik itulah barulah kita kembangkan. Dan proses itu kita lakukan libat urus. Sekurang-kurangnya 6 zon kita buat. Libat urus, kumpulan masyarakat sivil, distinguished individuals, pakar-pakar perundangan, kerajaan negeri, aktivis sosial. Semua tu kita ambil pandangan mereka. Dan akhirnya kita kemukakan lagi kepada Majlis Raja-Raja yang kemudiannya meminitkan bahawa cadangan pindaan ini diberi perkenan sepenuhnya di bawah jadual 3, perkara 3 Perlembagaan Persekutuan jadual 1 dan 2. Saya bentangkan pula kepada Jamaah Menteri dan juga telah diberikan keputusan untuk bersetuju. Baik. Tentunya perkara yang dibangkit oleh Bukit Gelugur adalah dari hal satu cadangan untuk meminda. Perkara di mana anak-anak terdampar atau foundling babies yang sekarang ini adalah mendapat warga negara secara kuat kuasa undang-undang di bawah perkara 19B. Saya pernah tegaskan dalam parlimen ini bahawa jalan untuk mendapat warga negara mengikut Perlembagaan Persekutuan umumnya ada 3. Pertama, kuat kuasa undang-undang. Kedua, pendaftaran. Pendaftaran bermaksudnya perlembagaan memberikan discretion kepada yang berhormat menteri. Sebab itu saya rayu supaya tidak perlu dipertikaikan. Perlembagaan ini adalah 1963. Memang sudah ada di situ kuasa menteri dalam membuat keputusan terhadap perkara pendaftaran. Yang ketiga adalah melalui jalan naturalisasi. Kita ada cadangan untuk meminda perkara 19B, anak terdampar. Kerana kita tengok dari segi rekod, pertama, bila kita gali semua permohonan di bawah perkara anak terdampar ini, kita kutip data daripada 2013 sampai 2024, jumlahnya cuma 142. Dan semuanya telah pun kita berikan keputusan. Tak ada satu lagi tertangguh. Tak ada. Permohonan jenis ini untuk dapat sekuat kuasa undang-undang, dia mesti siapkan laporan polis, laporan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga laporan hospital. Bila lengkap yang itu, maka kuat kuasa undang-undang. 142. Tapi ini, sekejap Bukit Gelugur, ini untuk foundling baby, kanak-kanak yang tali pusatnya masih ada. Tali pusat masih ada. Tapi kalau asal anak terdampar, 3 laporan tak dapat disiapkan. Anak itu terus membesar. Umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Kita tak proses lagi di bawah 19B. Sebab dia tak comply dengan perkara yang tafsiran itu. Masih ada tali pusat. Jadi kita proses di bawah 15A. Jadi apakah
peluang mereka untuk jadi warga negara tertutup? Jawapannya tidak. Kita proses di bawah 15A, yang jumlah permohonan di bawah 15A ini ialah 59,000. 15A maknanya anak lahir di luar ikatan perkahwinan, anak yang menjadi anak angkat, atau anak di bawah penjagaan dan sebagainya. 59,000, kita dah proses 35,000. Bakinya 14,000, dan Kementerian Dalam Negeri set 31 Disember tahun ini, kita akan selesai semua 14,000. Kosong, kita mula kitab baru. Dan di kalangan jumlah yang kita dah proses, kejayaan untuk memperolehi warga negara dalam kategori ini, termasuk anak terdampar melalui jalan pendaftaran, ialah 98%. 100 yang memohon, 2 saja yang gagal. 98 yang lain berjaya mendapat warga negara. Pada akhirnya adalah mendapat warga negara. Silakan Bukit Beluk. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mengambil maklum berkenaan dengan proses dan sebagainya yang telah pun diambil, dan nampaknya berkenaan dengan apa yang telah pun dibangkit semasa ucapan bukan hanya saya tapi beberapa ahli yang lain. Bukan saja isu foundling saja yang dibangkitkan, itu salah satu isu memang. Tapi isu yang besar di sini adalah berkenaan dengan the reversal of the burden of proof, dengan izin Puan dan Dipertua, dari segi untuk isu foundling for example. Minggu lepas seorang bayi dijumpai di dalam satu dobi atau laundromat di Subang Jaya. Hanya sebulan, agaknya sebulan, not even 1 month old. Adakah ianya munasabah untuk bayi itu membuktikan siapakah ibu bapanya apabila beliau membuat pendaftaran ataupun guardiannya membuat pendaftaran? Itu sudah tentunya tak munasabah. Nah, sekiranya kita lihat kepada justifikasi Yang Berhormat tadi, saya faham, bukan, tapi apa yang perlu kita bangkitkan di sini, 98%, 98% permohonan diluluskan. Kalau if I follow you correctly. Tapi itu dalam pada masa sekarang, di mana kami menghargai apa yang telah pun dibuat oleh Yang Berhormat dalam isu ini. Yang Berhormat sendiri yang menangani permohonan-permohonan ini. Tapi bagaimana pula apabila Yang Berhormat bukan lagi menjadi menteri? Adakah proses ini akan jalan seperti dalam masa Yang Berhormat? Adakah terdapat apakah jaminan? Kalau kita lihat statistik Yang Berhormat, mengikut satu soalan yang dibangkitkan oleh ahli parlimen payah besar dalam soalan lisan pada 24 bulan 10 2019. Mengikut beliau bertanya berkenaan statistik dan sebagainya. Jawapan yang diberi adalah seperti ini. Antara tahun 2014 hingga 30 bulan September 2019, sebanyak 81,133 permohonan kewarganegaraan telah pun diterima. 13,151 berjaya. 57,236 masih dalam proses bagi tempoh tersebut, dan 10,746 ditolak. Maksudnya kira-kira ataupun anggaran lebih daripada 70% daripada permohonan 81,000 lebih permohonan tersebut masih dalam proses dalam tempoh 5 tahun. Still in the process. Saya tahu yang bekerja keras sekarang. Kita menghargai apa yang dibuat sekarang. Tapi tiada apa-apa jaminan bahawa ini akan diteruskan. Praktis ini akan diteruskan. So, kalau kita mengambil keluar safeguard yang dijaminkan di dalam perlembagaan persekutuan, bagaimanakah? Bukankah ini merupakan satu backward step atau a regressive step, dengan izin Puan Yang Dipertua, untuk bukan saja kes foundling, tapi untuk kesemua kes di mana
pendaftaran yang perlu, dan kita perlu ingat, Yang Berhormat, saya akan habiskan dengan ini. Isu rasuah, kita tak boleh mengenepikan bahawa memangnya mungkin terdapat isu rasuah di dalam proses pendaftaran. Nah, sekiranya kita memerlukan ataupun semua yang layak menjadi warga negara melalui proses birokratik dan pendaftaran, bukannya ini boleh menggalakkan lebih kegiatan rasuah? Adakah semua ini telah pun dikaji dan berkenaan dengan isu yang kerap dibangkitkan bahawa ini merupakan satu isu ancaman keselamatan negara? Adakah kajian yang sewajarnya dibuat? Saya dah tanya soalan ini semasa ucapan saya. Bolehkah kajian itu didedahkan, diberikan kepada semua kami untuk kami mengkaji juga? Terima kasih, Puan Yang Bertuah. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Sila Gulong. Ya, Bukit Gelugur timbulkan persoalan. Betul, sekarang saya berikan kelulusan setelah permohonan itu lengkap dengan syarat. Baik, apa jaminan dia? Pertama, kita akan pindah peraturan warga negara. Kedua, ada 14 akta lagi. Apabila pindaan ini nanti insya-Allah dengan sokongan rakan-rakan kita luluskan, pelaksanaannya mestilah didahului dengan pindaan sejumlah akta yang berkaitan, termasuk peraturan-peraturan warga negara. Iaitu sebenarnya yang sebelum ini tak ada. Sebelum ini tak ada. Sebab itu komitmen baru yang kita berikan sekarang adalah dalam tempoh 1 tahun. 3 bulan 14 hari di bawah Jabatan Pendaftaran, bakinya di bawah KDN. Paling lama 1 tahun. Hari ini 7 tahun, 10 tahun. Semalam saya bagi di Pulau Pinang. Anak umur 12 tahun dah mohon 10 tahun. Tapi fakta yang Bukit Gelugur sebut itu fakta 2019. Saya kongsi sekarang. Berapa jumlah permohonan 2013 sampai sekarang? 140,000. Berapa yang belum dibuat keputusan? 49,000. Daripada 49,000 itu, foundling baby, adopted children and children born out of wedlock, ini jumlahnya 14,000. Yang itu kita akan selesaikan berdasarkan kepada pindaan dan peraturan yang sekarang ini akan kita bentangkan, paparkan sebagai panduan kepada pemohon. Saya yakin apabila ini kita guna pakai, bahawa kebimbangan akhir apa dia? Pertama, tempoh menanti lama itu dah tak ada lagi. Ya. Sebab kita akan susuli dengan pindaan 14 akta yang berkaitan dengan peraturan warga negara. Seperti mana dinasihati Peguam Negara. Satu. Baik. Yang disebut oleh Bukit Gelugur tadi juga, apakah kebimbangan yang sebut? Apakah beban pembuktian itu ke atas baby itu? Saya faham. Ya. Saya pun takkan boleh selamanya menggunakan alasan keselamatan. Tapi apa dah hakikat yang berlaku? Pertama, ada perkara seperti baby hatch yang berlaku di hospital, private clinic dan sebagainya. Ya. Ada berlaku. Kedua, berlaku juga warga asing yang bukan warga negara bersama pasangannya juga warga asing, terang-terang bukan warga negara. Berlaku kelahiran baby di hospital, mereka walk out begitu saja. Bil hospital tak bayar, unpaid hospital bills oleh foreigners ini ratusan juta. Ya. Angka kita ada. Sebab itu dia tinggalkan begitu saja. Sebab dia pun tahu di bawah 19B anak lahir di sini, dia kata boleh dapat terus. Jadi dia tinggal. Ini dulu tak berlaku. 1963 tak berlaku. Sekarang dengan 3.5 juta warga asing, dia mengubah landscape dari segi komposisi dalam negara kita. Sebab itu pindaan hari ini adalah untuk persiapan hari muka. Ya. Sebab itu saya ulangi lagi sekali. Pembentangan ini adalah pembintangan oleh kerajaan Madani. Jauh daripada dakwaan bahawa berlaku kejam, zalim, menutup pintu dan sebagainya, sebab komitmen yang kita tunjukkan dengan rekod kelulusan tahun lepas 11,700, 85% adalah membabitkan foundling baby. Anak angkat, anak lahir di luar ikatan perkahwinan. Sejumlah kecil saja naturalisasi. Kes ibu warga Malaysia lahir anak luar negara dengan pasangannya 3,000. Minggu lepas semua selesai, tak ada lagi.
family frontier punya subjek perjuangan itu dah tak ada, semua sudah diselesaikan oleh pegawai-pegawai yang faham tentang kehendak dan sifat ihsan yang nak dibawa oleh kerajaan Madani. Yang Berhormat Menteri, masa sudah tamat. Boleh saya tanya satu soalan, Puan Ibu Tuan? Just one final yang Singkat. Ya, terima kasih. Yang Berhormat, berkenaan dengan semua data dan statistik yang telah pun dirujuk, bolehkah kami diberi data dan statistik bayi yang ditinggalkan di hospital kerana bil tak dapat dibayar dan sebagainya? Can we have the details? Itu satu. Dan adakah kerajaan kita menyambut baik pindaan Suryani Kempe itu, iaitu yang telah pun diluluskan oleh kerajaan. Itu adalah satu langkah yang baik. Bolehkah kerajaan decouple ke semua pindaan-pindaan, terdapat 8 atau 9 pindaan, decouple buat yang Suryani Kempe itu dulu, sementara kita mengkaji dengan lebih mendalam ke semua pindaan-pindaan melainkan Suryani Kempe tersebut. Terima kasih, Puan Ibu Tuan. Kan tutup begini ya. Perkara decouple kita bincang dalam kabinet, keputusan dia kita tolak. Perkara ini juga dibentang pada Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja juga tidak memberi perkenan tentang formula decouple. So saya tak mau prolong kat situ atau buka balik. Okay? Tapi untuk bahas tak ada masalah. Sekejap lagi pun selesai perbahasan ini, saya akan memberikan taklimat kepada ahli-ahli Parlimen DAP. Jadual saya sebelum sesi tamat pun, saya akan mengadakan perbincangan dengan ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional untuk terangkan secara terus terang tujuan, angka, fakta, supaya tekad kita sama. We want to do the right thing. Kita nak buat satu perkara yang betul, dan yang kita nak elak juga adalah memberi warga negara kepada orang yang tidak layak. Dia mesti ada elemen kawalan kat situ. Jadi itulah tujuan sebenar di sebalik cadangan ini. Dan pengurusi tetap, saya kira sekadar itu. Di atas beberapa soalan yang tak sempat saya selesaikan pembahasan jawapannya di sini, saya ada catatan semua, saya akan berikan secara bertulis kepada ahli berhormat. Terima kasih kepada sekalian ahli berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan titah diraja menyentuh perkara Kementerian Dalam Negeri.